Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 5 Ogos bersama saya Hazam Mokhtar. Kenapa tuduhan semula itu dibuat dengan seksyen peruntukan yang lebih ringan, sebaliknya bukan dengan pendakwaan kerana membunuh? Itu luahan ayah kepada Allahyarham Muhammad Adib, Muhammad Kasim Abdul Hamid, yang mempersoalkan tindakan pihak berkuasa yang mencadangkan pertuduhan lebih ringan dikenakan terhadap suspek kes kematian anggota bomba yang maut dalam rusuhan di sebuah kuil di Selangor pada tahun 2018. Sebaliknya, beliau berkata kerajaan perlu meneliti semula cadangan tersebut sebaik mungkin dalam usaha membela keadilan terhadap kematian anaknya. Terdahulu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin semalam berkata kertas siasatan kes kematian Muhammad Adib dirujuk semula ke Jabatan Peguam Negara pada 23 Julai lalu dengan disusuli beberapa cadangan. Antaranya mencadangkan supaya 12 suspek yang dicaki terbabit supaya dituduh mengikut Seksyen 143 Kanun Keseksaan. Apa-apa pun diharapkan supaya kematian Allahyarham Muhammad Adib dapat dibela dengan adil. Menteri Luar Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein mengesahkan semua rakyat Malaysia di Beirut, Lubnan terselamat daripada tragedi letupan gudang di negara itu malam tadi yang mengorbankan lebih 70 nyawa. Syamsuddin berkata kenyataan itu dibuat berdasarkan laporan awal daripada perwakilan Malaysia yang berada di Beirut dengan semua rakyat Malaysia terlibat dinasihatkan agar kekal berada di rumah masing-masing. Katanya lagi, Malaysia turut bersedih di atas tragedi yang menggemparkan dunia itu dan sentiasa mendoakan supaya rakyat Lubnan tabah berdepan ujian berkenaan. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan Malaysia akan berusaha memberi bantuan yang terdaya bagi meringankan beban yang ditanggung rakyat Lubnan. Semoga bantuan yang dihulurkan sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban mereka yang terjejas di sana. Tiada pegawai atau anggota pasukan misi pengaman Batalion Malaysia di Lubnan yang terlibat dalam tragedi letupan di Beirut. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Afendi Buang mengesahkan perkara itu selain memberitahu ATM belum mendapat maklumat terperinci mengenai tragedi yang dilaporkan mengorbankan lebih 70 nyawa itu. Bagaimanapun katanya, sebarang tindakan lanjut bergantung kepada arahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Difahamkan letupan di kawasan pelabuhan ibu kota itu dengan gegaran kuat boleh dirasai sehingga ke Cyprus yang terletak kira-kira 200 km daripada lokasi kejadian. Bayangkan betapa kuatnya letupan itu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata beliau dimaklumkan oleh Jeneral Tentera Amerika Syarikat mengenai letupan kuat yang menggegarkan Beirut seolah-olah sebuah letupan bom. Trump berkata letupan tersebut bukan sejenis kejadian letupan akibat aktiviti pembuatan tetapi seolah-olah menganggapnya sebagai satu serangan seperti serangan bom. Dalam pada itu, Perdana Menteri Lubnan Hassan Diab berkata 2,750 tan baja amonium nitrat yang disimpan selama bertahun-tahun dalam gudang di tepi pelabuhan Beirut itu merupakan punca letupan yang mengakibatkan bencana yang dahsyat itu. Terdahulu, Kementerian Kesihatan Lubnan melaporkan sekurang-kurangnya 73 orang terbunuh dan 3,700 cedera di seluruh bahagian bandar terbesar di negara itu. Diharapkan agar seluruh rakyat di Lubnan tabah menghadapi ujian ini. Pemain Akademi Manchester United Brandon Williams menandatangani kontrak baru bersama skuad The Red Devils itu baru-baru ini dengan tempoh kontrak sehingga musim 2024. Williams berkata menandatangani kontrak baru dengan United dilihat sebagai sesuatu yang membanggakan untuk dirinya sendiri serta keluarga kerana telah berada di Akademi Manchester United berkenaan sejak berusia 7 tahun. Dalam pada itu, pemain muda yang berusia 19 tahun itu juga berkata dia mahu membayar semula terhadap apa yang telah diberikan selama berada dalam akademi tersebut, terutamanya kepercayaan yang diberikan untuk beraksi bersama skuad utama United. Baguslah begitu, jangan jadi kacang yang lupakan kulit pula. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.